Wabarakatuh. Selamat pagi. Saya harap semua dalam keadaan sihat. Hari ini kita akan tengok bab 1 dalam fizik, subjek fizik for engineering technology. Jadi dalam bab 1 ni kita nak tengok secara ringkas macam mana kita nak kenal dan gunakan unit of dimension. So untuk kita punya sistem, kita akan banyak guna SI unit. So SI unit yang kita akan banyak guna. So SI unit pun banyak yang dah kenal kan. So kalau macam masa, second. Kemudian kalau panjang, meter. Kemudian kita ada kg. Temperature kita guna Kelvin. So kita akan tengok dalam bab ni macam mana kita nak guna. So ni ada beberapa objektif lah. Seperti yang saya sebut tadi. So kita nak kenal tentang measurement and unit. Lepas tu kita nak tengok lah konsep of measurement and unit. Maknanya kita nak tengok macam mana kita nak apply dia. So dalam bab 2, calculation dia akan lebih kompleks. Jadi kalau kita tak biasa dengan unit of dimension ni, dia akan sukarkan kita punya kerja nanti. So kita ada definition dulu. So definition kat sini adalah definition of measurement. Measurement ni kalau dalam bahasa Melayu adalah ukuran. So apa dia measurement punya definition? The estimation of the magnitude of some attribute of an object such as length, weight relative to a unit of measurement. Sekali lalu kita baca memang susah nak digest. So kita pecahkan ayat ni. The estimation of magnitude. So measurement ni ukuran kan. So ukuran dia kena ada nilai dia. So ukuran katalah kita ukur baju kan. So ukuran dia katalah dia punya panjang ni 1 meter. So estimation of magnitude adalah nilai dia. Nilai dia 1. So kalau kita sebut 1 ni susah nak faham. So kita kena assign kepada satu unit lah. Kalau SI unit tadi kalau panjang kita akan pakai meter. Tapi kita tahu panjang ni ada banyak unit. Dia ada cm ada. Kemudian dia ada feet, kaki. Jadi kita kena letak lah unit dia meter. So ni definition dia of measurement. Estimation of magnitude. Berapa nilai kita of an object. So objek ni boleh jadi inilah, berat ke panjang, relative to a unit of measurement. Kalau kita letak 1 meter, so kita tahulah dia panjang. So kalau kita letak 1 kg, so kita tahu adalah berat. So kalau kita nak ukur, kita kena pakai alat. Ni adalah maksud ayat kedua ni. Usually involve a measuring instrument. So kalau panjang kita guna pembaris, ruler. Kemudian kalau berat, ni length. Kalau berat kita guna weighing scale, mass, which is calibrated. Calibrated ni maksudnya dia dah ada ukuran yang standard. Kalau pembaris panjang berapa 1 meter tu standard, maknanya dah calibrated. So kalau penimbang dia pun ada calibrated dia dalam alat tu. So measurement ni biasanya kita melibatkan physical quantity. Apa dia physical quantity ni? Physical quantity ni yang boleh diukur oleh deria. So deria ada banyak kan. Tangan. Kemudian kita ada mata. Diri kita. So apa dia physical quantity ni? Yang contoh dia adalah itulah. Kalau mata kita nampak objek tu panjang, so panjang tu adalah physical quantity. Kita boleh ukur. Kalau kita angkat sesuatu kita rasa berat, so berat tu adalah physical quantity. Itu contoh dia. So kalau opposite of physical quantity ni, physical and emotional kan. So kalau emotional kita tak boleh ukur. So memang measurement ni biasa melibatkan physical quantity. Kalau
emotional quantity ni kita boleh rasa tapi kita tak boleh ukur. Kalau kita rasa panas, berapa panas, okay, kita tak boleh ukur. Kalau kita rasa penat, berapa penat, kita tak boleh ukur. Okay. So, bila kita ada SI unit, kita kena ada scientific instrument. Okay. Pembaris, penimbang, okay. Semua ni alat yang boleh ukur SI unit lah. Ammeter, stopwatch ukur masa, termometer ukur suhu. So, kalau alat tu bukan alat saintifik, maknanya nilai tu mungkin akan ada error. So, error ni kita tak nak. So, alat ni kita mesti beli yang scientific instrument. So, tadi kita dah cerita tentang measurement. So, kita nak tengok pula value, dimension and unit. So, basically table ni adalah explanation dia. Explanation of value, dimension and unit. So, ni adalah benda yang paling senang lah kita nak explain tiga-tiga terus. Value apa, dimension apa, unit tu apa. So, value ni kalau kita nak define dia adalah nilai. Value ni nilai kan, ataupun counted quantity. Okay. Cerita pasal baju tadi. Okay. So, kalau baju kita tahu, contoh kita nak sebut apa, panjang dia tadi 1 meter kan. So, value dia kat sini. Berapa nilai yang kita ukur tu? 1. So, 1 ni biasa kita sebut sekali dengan dimension dia. Biasa kita sebut dengan unit dia kan. So, meter ni unit. Okay. Tapi, meter ni sebenarnya adalah unit bagi dimension dia adalah panjang. Length. Okay. So, panjang ni kita tahu dia ada banyak jenis panjang kan. Kalau kita pakai meter, pakai unit meter, maknanya panjang kita ukur ni 1 meter ni adalah 100 cm. So, kalau kita tak nak guna 1 meter, kita boleh guna 100 cm. Ataupun equivalent dengan berapa feet. Okay. Mungkin 300 feet ke. Kena kira lah berapa nilai dia. So, kalau panjang, kita cakap 2 panjang pun tak cukup kan. Biasa kita sebut 2 meter. Meter tu adalah unit. So, meter tu adalah unit bagi satu dimension iaitu length. Okay. So, kalau satu objek kita timbang 2 kg. So, ni value. Ni value. Kg ni adalah dia punya unit dia. Sebab tu dimension dia adalah weight. Okay. So, ini adalah satu explanation untuk panjang. Satu length dengan unit dia, meter. So, kalau kita nak buat berat kan, so kita boleh buat kolom baru lah kat bawah ni. Okay. Example dia je, kita ubah definition dia sama. Okay, 2. Kat sini kita boleh tulis weight. Kemudian kat sini kita tulis 2 kg. Okay, base and derived quantity. Base ni adalah asas. Ini adalah derived ni benda yang kita dah ubah lah. Okay, so kita kena tahu base unit dengan derived unit. So basically, base unit ni pun ada definition dia. Quantities that cannot be derived. Maknanya dia memang asas. So, kalau kat sini kita ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi yang biasa kita guna ni 5 ni. 1 time, 2 mass, 3 length, 4 temperature, 5 ni substance punya amount. So, kita kena play around dengan ni lah. Second, kg, meter, Kelvin, mole. Okay. So, ni SI unit kita. Okay, so kalau kita dapat satu unit panjang, contoh convert 20 cm to SI unit. So, kita kena ingatlah automatik, cm ni adalah ukuran bagi panjang. So, panjang kita kena tukar dalam SI unit dia meter.
So jawapan dia kat sini 20 bagi 100 ataupun 0.2 meter. So ni baru SI unit. Okay, SI unit. So jawapan akhir biasa ke dalam calculation ni kita kena tinggal dalam SI unit lah. Okay. Biasa kalau dia tak minta, mungkin jawapan akhir tu kalau kita biarkan, contoh kita buat calculation melibatkan panjang ni, kalau kita dah dapat 20 cm, so okey lah jawapan dia. Kalau dia minta SI unit, so kita kena siap-siap tukar SI unit. Dan biasanya dalam exam ataupun test, saya akan bagilah conversion dia. Okay. Kalau soalan dia minta kita tukar jam kepada 1 jam kepada berapa second, so dia akan bagi unit conversion tu. Okay. Jadi ini sambungan kepada slide sebelum ni. So kalau macam tadi ada 5 kan, time second, so dia relate kat sini. So time ni base unit, so dia boleh jadi speed, maknanya meter per second. Dalam ni ada base unit, second, kemudian dicampur dengan unit lain, length, so dia jadi derived unit. Okay, dalam SPM pun ada belajar benda yang sama. So ni just revision balik lah. Kemudian kita ada kg. So kg ni derived unit dia kita boleh cari lah kat sini. Ya, ada kg, density. So ni kita tahu base unit dia weight. Okay. Kemudian kita ada apa lagi? Length. So length meter kan. So meter boleh jadi banyak. So area, volume, velocity ni semua derived unit bagi length. So temperature kat sini tak ada derived unit dia. Okay. Kalau dalam subjek lain ada. Okay. Sebab kadang-kadang dia ada per kg per second per Kelvin. Ada satu unit tu, namanya rate of reaction. Tapi kita tak belajar lah dalam ni. Sebab kita belajar subjek fizik saja, so kita banyak guna derived unit yang ni. Area, volume, speed, acceleration, mass. So kalau Newton tu sebenarnya derived unit. Okay. F sama dengan MA. F ni Newton kan, unit dia. So kalau kita nak dapatkan 1 Newton ni berapa kg meter second, so kita kena buat rumus ni lah. So 1 Newton sama dengan 1 kg, kemudian darab dengan acceleration, meter per second kuasa 2. So ni adalah unit bagi 1 Newton. 1 kg m s negatif 2. So ini derived unit dia datang daripada weight, kemudian dia datang daripada length, second. Okay. Kat sini pun ada untuk force, pressure. Okay, ni antara yang kita pakai lah nanti. Energy, frekuensi ni, yang lain ni kita tak pakai. Okay, so kalau kita tahu formula untuk setiap ni, kita boleh buat sebenarnya dia punya SI unit yang detail macam ni. Macam tadi force kan, kita datang pada M darab A. Pressure datang daripada apa? Pressure sama dengan force bahagi area. So kalau kita nak tahu macam mana betul ke benda yang dia buat ni, so kita ambil balik tadi force tadi kita dah buat 1 kg meter second negatif 2. Kemudian area ni unit dia meter kuasa 2. So kita boleh matikan ni. So unit bagi pressure 1 kg meter negatif 1 S negatif 2. So sama dengan ni. So kita kena tahu lah rumus dia. So kalau energy datang daripada apa? Energy, work. Work yang paling senang adalah work sama dengan F darab distance. So nanti kita akan belajar. So force ni kita dah ada SI unit dia kat sini. So distance je yang kita kena tambah. Distance pun adalah length kan, meter. So basically nanti awak akan dapat lah ni. Meter ni kuasa 1, so dia akan jadi kuasa 2. Okay.